بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita berjumpa buat kali yang kedua pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali At-Tusi. Jadi insya-Allah kita berada dalam tajuknya, masih lagi tajuk adab berwudu. Jadi untuk memberkati majlis ilmu kita, moga-moga majlis ilmu kita diberkati Allah dan juga diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada malaikat mendoakan keampunan untuk kita, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan itu kita mendapat hidayah serta nihayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bidayah permulaan, nihayah adalah kesan daripadanya. Maka kita dapat kesan ataupun intipati daripada amalan kita insya-Allah. Jadi untuk memberkati, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab yang akan kita hadiahkan yang pertama kepada Imam Ghazali sendiri. Seterusnya kita hadiahkan kepada pengasas masjid ini, iaitu arwah Tok Imayyah, pengerusi arwah Pak Suji kita, dan juga kita hadiahkan juga kepada ibu ayah kita, tok nenek kita semua. Kepada Tok Kenali pun kita hadiahkan juga Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Kepada pasangan kita insya-Allah kita hadiahkan sekali insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, moga-moga majlis ilmu diberkati dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kita menghadirkan diri, mengekalkan diri kita di masjid Masjid Kasar ni, mungkin Kasar ni, dengan sebaik-baik ataupun seafdal-afdal amalan sunat. Majlis fiqhi khairun min ibadati sittina sanah. Menghadirkan diri dalam majlis memahami ilmu Allah, khususnya bab hukum hakam dan sebagainya, lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun. Moga-moga kita dapatlah kelebihan itu. Dan kita dapat juga moga-moga antara maghrib hingga isyak kita duduk sama-sama
duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakafa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjid jama'atin lam yatakallam illa bis salatin wa qur'an kana haqqan 'ala Allah an yubniya lahu qasran fil jannah. Katanya Allah Subhanahu wa taala lalui daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menahan diri iaitu beriktikaf di masjid, nahan diri dia di antara maghrib hingga isyak, di dalam masjid dia duduk tak tubik, duduk molek, duduk mengaji, duduk ibadah, duduk mendengar ilmu agama dan sebagainya, dengan duduknya solat berjamaahnya dan tidak bercakap benda-benda yang kita panggil apa, yang tidak memberi faedah, ataupun maksiat dan sebagainya, tidak bercakap-cakap kecuali solat wa Quran dan juga baca Quran. Kana haqqan, dan termasuk juga tidak bercakap di sini adalah mendengar ilmu Allah. Kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasran fil jannah, maka akan menjadi kemestian kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita membina sebuah istana, membina sebuah istana untuk kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat ni, banyak kelebihan kita ni. Allah Taala pilih ni tu kena syukur sungguh-sungguh. Kena bersyukur dapat kelebihan banyak. Dalam majlis ilmu lagi dapat lagi kelebihan-kelebihan lain, antaranya dapat diampunkan dosa-dosa kita. Malaikat meminta keampunan bagi pihak kita. Jadi insya-Allah kita pada malam ni kita akan sambung, tajuknya adab berwuduk. Jadi adab berwuduk ni seperti mana yang kita maklum dah sebelum ni, iaitu beberapa minggu lepas, akhir tahun lepas kita bercakap tentang bermula dengan adab berwuduk. Tapi tidak ramai lagi dapat istiqamah mengamalkan siwak, kerana awal-awal sunat pada berwuduk itu adalah bersiwak. Pada perbuatannya adalah bersiwak. Besarnya terlalu banyak kelebihan bersiwak. Jadi kalau boleh usahalah, sama ada ambil kayu moktel pun tak apa. Nak patah kayu moktel ke kayu jambu pun boleh. Berasa supaya dengan saya kau duit nak beli batal siwak ni, maka patah kayu-kayu belakang rumah pun boleh. Cuma molek takutnya juga luka, gusi-gusi, patah gigi-gigi lah makan. Kelebihan bersiwak pula banyak, antaranya walaupun tak ada gigi pun, gonyah gusi pun dapat juga kelebihan bersiwak. Antara kelebihan yang mau ingat banyak lagi, yang benda paling besar sekali antara ulama kaji ni, masa amu nak ngaji dulu, amu nak ingat, amu dobik tepi kitab, dalam kitab fiqh. Antara kelebihan besarnya adalah memudahkan untuk mengucap 2 kalimah syahadah sebelum daripada meninggal dunia. Hak ni besar sekali. Sebesar-besar benda hak ni. Di banyak-banyak orang lain kelebihan dapat diganda ke 70 kali ganda daripada ibadah kita. Kita dapat pahala 70 kali ganda dengan siwak. Salatun bisiwakin afdalu min 70 bila siwakin. Salatun bila siwakin. Orang yang solat 2 rakaat, pahala dia lebih baik daripada orang yang ibadat sunat 70 rakaat. Mana 70 kali ganda. Jadi rugilah kalau kita tidak bersiwak. Bahkan benda antara paling besar juga selain daripada kelebihan kajian ulama saling memudahkan apa orang panggil untuk menghembuskan nafas terakhir dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Benda paling besar juga yang kedua ataupun yang utama juga ialah pada diri kita. Daripada atas dunia siapa kau mati, siapa kau akhirat kelak adalah nak mendapat redha Allah. Sebab hanya nak dapat syurga Allah bukan kerana kita semaya semata-mata, bukan kerana ibadah kita, zikir kita, selawat kita, bukan semata-mata tu, tapi mendapat semua janji kelebihan daripada Allah oleh kerana mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang Allah. Jadi kalau duduk zikir kuat pun, kalau duduk ujub hacur lebur, tak ada apa satu.
duk takabur, tak ada apa satu. Riak, tak ada apa satu. Hilang belaka supaya dengan kayu, kena bakar aku api, jadi abu kayu. Saja. Nah, tapi nak dapat redha Allah, salah satunya Allah suka sangat-sangat, nah, fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa masqatatun lisyaitani. Bersugi ini adalah iaitu menyucikan mulut, tetapi menyebabkan keredaan Allah, iaitu mendapat keredaan Allah, dan juga membenci bagi setan. Hak ni juga benda besar juga. Nak suruh setan benci kita, lah ni setan berhimna kita. Tak boleh lepas nak mari lalu, nak mari bisik benda-benda comel-comel, hak molek-molek, nah, hak molek-molek, hak comel-comel pada dunia. Nah, dah ingat ke dunia dan sebagainya, setan kerja dia. Jadi kalau tak sebui setan ni mari depek kita, kalau nak suruh kita ni berasa supaya setan ni benci tengok kita, maka banyakkan bersiwak. Dah. Lepas tu kata tak ada ustaz, ambo tak ada bersiwak lagu mana, guna beruh gigi biasa pun boleh. Cuma kena niat. Niat bersugi kerana Allah. Kerana Allah. Walaupun guna fresh and white ke, Colgate ke, boleh. Boleh juga. Cuma tak munasabah lah nak ubah ubat gigi sekung, tubik dalam poket, nak sembahyang maghrib, dak untuk email akad takbir kita duduk gosok gigi berubah gitu. Niat siwak boleh pahala juga. Cumanya siwak yang banyak fadilatnya daripada kelebihan zahirnya, ulama kaji bagus untuk usus bila kita telan daripada air liur yang ada sedikit daripada mucung siwak, bagus untuk usus kerana terhasilnya enzim untuk pencernaan usus. Yang kedua banyak lagi, mata boleh cuba lebih terang mata. Orang guna kuat boleh melancarkan tutur kata, melembutkan lidah. Hak nak sebut, nak baca semaya cakap betul tehah, tak betul macam duk main siratal labih macam. Cakap betul tu imam cakap pula lengah duk main ihdinas siratal mustaqim macam. Payah tu gak nak betul. Cara dia adalah gunalah siwak sebanyak yang boleh. Itu adalah adab ataupun sunat yang paling besar ketika sebelum berwuduk. Jadi kalau tak buat, kalau tidak kita ingat, kadang-kadang kita terlupa. Maka bermula daripada berwuduk yang kita dah baca dah beberapa minggu lepas pula, 2 minggu lepas, tentang bab kelebihan berwuduk bila menyebut nama Allah. Annaman dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma'. Orang yang barang siapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah menyucikan semua jasadnya, kecuali sesiapa yang tidak. Tetapi kepada sesiapa yang tidak menyebut nama Allah pula, iaitu menyebut ketika berwuduk, maka jasadnya tidak suci kecuali anggota yang terkena air sahaja. Jadi suci ni bila sebut nama Allah, bila minta pada Allah, doa ataupun orang panggil apa, merayu pada Allah ketika berwuduk, maka Allah Ta'ala akan sucikan rohani dan jasmani. Bila lagu tu antara adab berwuduk, Imam Ghazali amalkan doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibubuh ketika berwuduk. Kita start dengan doa pertama, bermula daripada start mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sinilah orang yang ada kitab untung. Orang yang tak ada kitab rugi. Dan goliknya biasa masjid ni tahi nak start ngajar, mula-mula nak buka kitab, beli berebut, lepas tu letak atas mari debu katu. Banyak lagu tu. Jadi rugilah. Hak mana apa orang panggil ada kitab Roma, bawa lah. Paling tidak pun kita boleh tengok-tengok, ada benda perlu kita catik, dan keberkatan belajar ataupun memahami ilmu Allah, katanya tok kenali ilmu ni serupa dengan burung. Kalau tidak ikat dia dengan penulisan, maka dia akan terbang meninggalkan kita. Nampak mudah je. Dengar, ingat. Ingat tu lah. Ingat tu hak jadi hak duk buat benda tula tu. Bila-bila kita kata ingat. Jadi comelnya kena ada kitab yang comelnya. Kalau tak ada nota. Tak ada nota, buka telefon, tarik dalam note. Note tu nota lah juga dah. Boleh, tak ada masalah.
Cuma kalau sebaiknya ada kita, kerana boleh baca sendiri duduk rumah, kita boleh baca. Slow-slow buat, kita nak buat praktik paling kurang. Kita tekak paling kurang aku dalam hidup ni sekali tak apa dah kita baca serupa dengan doa Imam Ghazali. Paling tidak pun. Maka kita baca sebelah buku, sebelah kita ada ni, kita ambil air semaya, basuh tangan, start kita basuh tangan, kita baca. Contoh start daripada berwuduk mula-mulanya, dengan kalamnya, perbuatannya adalah siwak, maka bermulanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Minta jauh daripada setan yang direjam ni, minta jauh dulu. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini antara doa yang orang baca ketika nak semaya pun. Tujuan apa? Tujuan nak suruh setan lari. Jadi kita buat dua perkara, doa pun kita doa, lepas tu siwak pun kita siwak. Insya-Allah setan tengok kita pun bercinta. Tengok muka Pak Mak, serabut aku. Setan serabut. Kita nak hak tu. Dia siapa dia serabut tengok kita, selamatlah kita. Ni dok setan berakhir doa berair mulut tengok kita. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kehadiran mereka di sisiku. Tu doa minta jauh. Lepas tu bila basuh tangan pula, maka berdoalah pula, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Jadi baca doa apa dia? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Yang pertama ni kena ingat poin dia adalah keberuntungan. Ya Allah, aku memohon keberuntungan bila-bila basuh tangan ni. Ya Allah, aku minta kamu ya Allah, minta denganmu ya Allah, berilah keberuntungan pada tanganku ini ya Allah. Dan juga bukan setakat beruntung yang pertama, yang kedua berkat pula. Beruntung ni kalau bahasa Kelantan dia panggil petuah. Beruntung bertuah hak tolak lah. Yang kedua berkat. Ya Allah, bukan setakat minta beruntung ya Allah, berilah keberkatan ya Allah. Asbab tangan aku ni pergi botak, pergi pen nulis dan sebagainya, pergi makan nulis di whiteboard cikgu-cikgu, beri keberkatan. Tukar-tukar duk nuku, beri keberkatan. Berkat mana? Hasil daripada tangan inilah kebanyakannya terhasilnya income kita, terhasilnya pendapatan kita antara benda besar. Benda lain pun ada, tapi tangan ni antara penyebab utama kebanyakannya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Jadi biar berkat. Mana berkat? Berkat pada tangan, maka berkat pada pendapatan kita. Waktu kita nak. Dan yang ketiga, minta pula berlindung denganmu ya Allah daripada nahas dan kebinasaan. Tu nombor 3. Nahas ni benda tak molek. Ya Allah, aku minta jauh ya Allah daripada benda-benda tak molek ya Allah. Takut-takut kata-kata tu kupuk, kata tetangga ke, atau buat-buat kerja jadi kata comel dan sebagainya. Bawa beca, bawa lori dah. Gi polah ke, dah gi polah salah terkejut. Orang pek lori derah pong kita polah pergi langgar apa-apa. Jadi asbabnya tangan. Jadi minta beri jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kecelakaan dah. Okey, habis bab basuh tangan, maka pergi pula koma pula. Ni kita ulang baru ni dah. Ulang. Kita ulang. Ni muka sekat ni lah hak ngelah. Kita ulang dulu. Okey. Gi tempat koma pula, baca doa pula, Allahumma a'inni ala tilawah. Pertama tilawah ke apa? Tilawah kitabik. Wa kasratiz zikr. Minta kita biar boleh baca Al-Quran dan juga banyak zikir. Wa kasratiz zikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah daku ya Allah untuk membaca Al-Quran ya Allah. Kita ni payah nak baca Al-Quran. Tain sibuk gak dah bawa kereta sehari tu mah tak leh nak baca Quran.
Hak tu bagus juga. Atas kereta paling-paling tidak pun biarlah buka Al-Quran. Kalau boleh buka dah, ya dengar sekurang-kurangnya ada basah apa ni, nur Al-Quran kita dengar sekurang-kurangnya. Tapi hak kita minta nak baca. Jadi baca tak boleh tengok pun, sekurang-kurangnya gerak mulut, baca lebih kurang. Boleh baca qul huwallah 3 kali pun tak apa dah setidak-tidaknya. Tapi baca. Minta Allah Ta'ala bantu untuk banyak baca Quran dan juga banyak zikir. 3 perkara. Pertama, minta banyak baca Quran. Qoma ni waktu qoma. Yang kedua, minta banyak berzikir. Dan juga yang ketiga, minta tetapkanlah pula, dia kata apa ni, dan tetapkanlah daku dengan kalimah sabit, yang sabit apa ni, pada kehidupan dunia dan akhirat. Apa dia? Iaitu kalimah la ilaha illallah. Ketika mana? Ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi sebelum di koma saat ini, minta ya Allah, sebelum aku ni nak menghembuskan nafas terakhir, minta Allah Ta'ala bantu ya Allah biar aku boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tu antara benda besar, antara kelebihan hak bersiwak saat ni. Okey. Jadi malam ni baru sambung ni, wa qala al-musannif rahimahullah, masuk muka surat 19. Muka surat 19. Kemudian ambil pula 1 cebok air. Ambil pula 1 cebok air untuk hidungmu pula. Ni bagai sakit sikit ni kalau tak biasa. Kalau tak biasa mungkin boleh buat dengan cara masuk dengan tangan je dulu. Cuci mana biga-biga dulu. Lepas tu kalau berasa apa boleh dah lega boleh sikit-sikit, teram masuk sikit-sikit kohor dalam sikit. Boleh lagi masuk biawi sedut sikit, slow-slow, jangan kuat, slow. Sekat mana boleh, berasa tak lagi dah, embuh buat. Yang sebenarnya kaedah memasuk air hidung ni, dia kena masuk betul-betul masuk air. Itu sebenarnya kaedah dia. Masuk air dan embuh. Kena embuh. Ada doa dia. Okey, doa dia poin yang pentingnya. Bagi hamba poin je. Sebab apa? Poin tu penting kita buat dengan kita faham. Tu lebih utama daripada kita baca dengan kita tak faham. Memang hak paling darajat paling tinggi doa ni, baca Quran Arab dengan faham. Yang kedua, baca bahasa kita Melayu kan, untuk kita faham. Untuk nombor 2. Nombor 3 barulah baca Arab dengan tidak faham. Darjat nombor 3. Jadi paling-paling tidak boleh nombor 1, boleh nombor 2, tak apa dah. Okey. Masuk air ke hidung ni ada satu cerita, kisah benar. Kisah benar ni satu cerita. Bila bunyi satu cerita, nampak pergerakan dia tu macam nak letak pen, nampak macam nak dengar. Golik yang tak kira daripada budak daripada orang tua sama, suka dengan cerita. Okey. Ceritanya berlaku di, kalau tak silap hamba ni, London, United Kingdom, lebih kurang lah. Negeri Maghrib lah mudahnya. Negeri orang putih. Lagu mana? Berlakunya ada orang Islam lah. Orang Islam kena kanser otak. Maka dia pun nak pergi buat pembedahan di luar negara. Di UK saat ni lah. UK ke ataupun negara seumpama dia tak ingat. Jadi bila pergi buat pembedahan tu, doktor pakar ni mari jumpa, mari rawat tanya-tanya. Mari tanya kau tu, tanya kau ni dan sebagainya. Lepas tu baru dia perasan, kamu Muslim ke? Dia kata. Ya, saya Muslim. Dia kata, kenapa kamu Muslim? Kamu boleh sakit juga. Dia kata, kanser otak ni, dia kata. Jadi nak jawab tak boleh lah kawan ni. Maka dia tanya pula, bukankah dalam Islam ni ada cara ambil air semai, ada cara ambil air sebelum pada semaya, cuci dulu. Betul, dia kata. Kamu buat molek dah ke tak? Dia kata. Dia kata buat molek dah. Dia kata kalau kamu betul-betul buat, kamu tidak akan sakit kanser otak, dia kata. Mengikut kajian dia ni. Jadi apa dia? Dia kata dalam berwuduk ni, dalam ambil semaya ni, dia kaji, dia orang kafir ni. Dia kaji, rupanya salah satu kelebihan memasukkan air dalam hidung ni boleh mencegah daripada segala penyakit yang ada di atas, kita katakan atas ni, kepala, hidung, resdung dan sebagainya, boleh jadi ubat.
Ramai juga orang nak tobek ke apa? Ibu resdeng, ibu sedua, payah tu gak. Tobek poh stokor tu gak. Nah, hak busuk tu biarlah. Berasa lega, sedap berasa. Nah. Lagu mana cara nak tobek? Salah satunya lah yang memasukkan air ke hidung. Ni kajian doktor pakar sendiri. Kalau amal sungguh-sungguh, insya-Allah masalah sakit kepala semua pun akan berkurangan. Kalau kena kanser otak pun tak, mungkin tahap yang rendah dan sebagainya. Jadi kalau boleh, usahalah belajar. Hamba sendiri pun takut nak masuk. Asal takut. Jadi sikit hamba ajar. Last sekali boleh buat sikit. Letak air ke hidung, tarik slow-slow. Embuh. Lama-lama boleh kuat sikit. Lama kuat boleh. Hak kuat benar tu supaya ada tengok orang boleh buat. Oh gitu nah. Tu memang hamba pun tak boleh buat. Tu tapi bagus. Siapa dia boleh buat sampai tahap tu, insya-Allah dia boleh jauh daripada masalah penyakit-penyakit yang berat yang kita kata ke atas ni, sama ada hidung, mata, apa ni, otak dan sebagainya. Tu kajian doktor pakar. Okey. Jadi doanya apabila nak masuk air ke hidung pula, okey. Ambil secebok air untuk hidungmu dan sedukkannya ke dalam hidungmu, dalam hidung, dan hembuskan apa yang ada di dalam hidung seperti lendir. Inguh contoh tak, lendir inguh lah dan sebagainya. Dibuat 3 kali dan bacalah pada ketika menyeduh air itu. Ni doa dia. Doa dia, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Pendek je, tapi pendek pun tak ingat juga. Tapi paling kurang pun ingat makna. Makna dia apa dia? Ya Allah, semerbakkanlah kepadaku wangian syurga serta engkau redha terhadapku. Okey, maknanya nak apa? Redha tu memang nak redha, atas tak dia nak redha juga. Tapi yang paling kita perlu ingat poin sini adalah nak minta bang syurga. Bila minta bang syurga, dalam banyak-banyak doa daripada start basuh tangan sampai ke kaki, tak sampai lepas ni kita baca lagi sekali lagi dan sebagainya. Doa nak masuk syurga semua sebenarnya. Kalau katalah salah satu permintaan kita Allah Taala qabul, maka jawapan dia syurga lah. Bila nak bang syurga tu maknanya masuk dalam syurga. Ya Allah, wilah hidung aku ni bang syurga ya Allah. Embuh. Tarik nafas masuk sikit. Embuh saat ni, baca doa pula, dan ketika menghembuskan air ke dalam hidung, baca pula Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Tempat kejahatan tempat kediamanku. Maknanya kalau tempat kejahatan, tempat kediaman, tempat duduk, apa dia? Neraka jugalah. Jadi minta jauh daripada bau benda busuk seperti neraka ni Allah. Jadi bau tu masa Isa seduk sana, minta ya Allah, wilah hidung aku ni bau syurgamu ya Allah. Bila embuh pula, jauhlah neraka ya Allah. Tak ada dah, tak ada nak panjang doa dah. Nak embuh dah ni, cepat dah dah. Ya Allah, jauhlah daripada neraka ya Allah. Dah. Tarik, embuh. Okey. Ingat poin mudah Masa Isa seduk sana, minta syurga, dan bila embuh buai, minta jauh daripada neraka. Tu je poin. Mudah ya. Kemudian ambil satu cebok air yang lain untuk membasuh muka, maka basuhkanlah mukamu melalui mulai daripada dataran dahi hingga ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ni pekoh dah ni, cara ambil air semaya dia. Daripada ghaliknya hujung dahi, maksudnya dekat rambut, start permulaan rambut sampailah hujung daripada dagu dah, bawah pada dagu dah. Bahagian hadapan daripada dagu maknanya lepas daripada dagu lah. Ini dari segi bujurnya. Bujurnya lebar pula, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga, dan sampaikan air itu ke tempat tahzif. Tahzif ni apa dia? Tahzif ni dia panggil sekbeng. Lagu mana? Ni kena boleh catik lah. Tahzif ni iaitu tempat yang
telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Lagu mana membuang? Bukan buai tahu. Maksudnya kebanyakan orang puai terutamanya. Nah, rambut mana ni? Sebing ni ke? Ni sebing. Bukan jebeng hang ni dak, sebing ni. Sebab wajibnya antara telinga ni, anak telinga kita ni, telinga ni sampai ke hujung telinga ni. Sampai hujung telinga. Bermakna sebing ni menjadi wajib untuk masuk dalam anggota muka. Tapi kebanyakan orang puai, dia panjang ni. Dia rambut panjang, dia pun selit, selit gitu. Dah. Dia ambil emai je kan. Tak saja pun dia selit macam kiri kanan dah. Selit ikut telinga pun terbit jala. Wajib kena air, barulah sah wuduk dia. Sini juga ramai juga orang puai tak tahu ataupun tak buat benda ni. Benda ni sangat-sangat penting. Kalau payah, kerak terus. Kerak mana pendek supaya tidak masuk celah telinga ni. Sebaiknya lagu mana? Sebaiknya ketika ambil ni waktu ambil. Amba ajar orang puai, anak-anak. Orang puai amba kata apa? Nah, dia dulu zaman dulu kecil-kecil tak tahu benda ni. Lepas kahwin amba ayat benda ni benda penting. Daripada ujung telinga ni atas ni, waktu ambil habis rambut ni. Tarik sebelum pada berwuduk tarik habis. Bila basuh muka tu pastikan rambut jela panjang ni pastikan kena belakang. Biar basuh belakang. Tak boleh kata pakai kena pakan pangkal dia ni apa ni? Tempat tumbuh dia saja tak boleh. Mesti kena belakang. Tu kalau anak-anak ambuh anak puai ramai, pak puai. Laki hok sulung sore dah. Jangan usuh kerak. Tak sebab panjang rasa ni payah nak jaga untuk ambil semaya. Jadi kalau kerak rapat sikit dia tak comel habis dia kata. Jadi tak apalah sekurang-kurangnya ada sekat ni tak apa dah. Jadi tubik tu ambil ismaya tu automatik tubik. Pergi tubik lalu tak apa dah. Hak tu dia nak lah. Okey. Maknanya kena buat sapa kat mana? Sapa dekat tempat tahzif tadi. Tahzif iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang iaitu selit di celah telinga lah. Rambut yang ada di situ iaitu tempat yang ada di tepi dahi. Mana ni salah. Tempat yang ada di tepi tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Gapo dia pelipis? Pelipis ni dia panggil gapo? Apa ni? Celah ataupun orang panggil apa? Celah telinga lah ni pelipis. Celah telinga. Yakni tempat yang ada di tepi dahi. Tepi dahi ni start sini. Start tepi ni lah ni. Buka sikit dah. Tepi ni sapa sini. Daripada sini sapalah pelipis ni sapa hak biasa duk selit celah ni. Sapa sini ni mesti wajib kena air. Wajib kita kena ambil ismaya kena rata. Tak rata tidak sah. Maka kena faham anggota wuduk di mana anggota wuduk. Kena royak anak-anak puai, isteri kita, bakal isteri kau tunai kena royak. Jadi sini penting. Okey. Daripada dahi sampai tepi dah. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. 4 tempat. Apa ni? 4 macam bulu. Yang pertama iaitu bulu kening. Kena belak sikit lah. Kita patut bertidur situ. Belak sikit. Apa kita perhabis apa ni penggan ni je. Pertama bulu kening, yang kedua misar, yang ketiga bulu mata, dan yang keempat jambang ataupun rambut atau bulu yang tumbuh di pipi ni. Ni bagi wajib belaka ni. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis. Okey, yang nipis wajib kena sapa. Lagu mana cara? Mana raut gini masuk jari balik solat dia. Tak mesti. Ini adalah benda yang wajib. Kalau janggut tu nipis. Tetapi kalaulah contoh dan tidak wajib pula menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Yang tebal lagu mana? Contoh macam orang Arab, orang Melayu kita pun ada contoh macam Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Idrus kan baru mari Malek, Masjid Kadok Malek rasanya.
Ambo lalu kat tu jam, kata gapo dia jam gini mo. Tengok-tengok oh Azhar. Janggut dia tu besar ni. Apa ni? Apa panjang tak? Jadi cara dia hanya luruk ke luar sahaja. Hanya luruk ke luar sampai habis gitu je. Tapi kalau hak nipis, hak setakat boleh sentuh lagi kulit ni, maka kena solat pasti ke basah. Ni janggut ni kulit-kulit biar masuk belaka. Kening apa dia sebut kening? Bapa sebut misa, kadang-kadang misa ayah mak kita ni apa panggil misa macam galak. Gini dak. Musim pula supaya huruf ba ekor ba. Ni. Jadi kena pastikan rata belaka biawi rapat ni kulit di kulit. Rapat kulit. Kening kok jadi lebak kening mesti wajib. Okey. Bagi orang puan, orang lelaki kalau janggut nipis, dia tak perlu gapo orang panggil dia wajib untuk kena kulit lah. Orang lelaki. Orang puan pun sama juga kalau ada janggut. Amo pernah tengok mata amo sendiri kubek khia je. Pakai baju hijau apa ni? Tak soyak lah mana nak takut orang tahu. Adalah uniform kerja dia sahur dah di kubek kerja tempat dia kerja tu memang sahur beratus-ratus orang kerja situ. Gapo dia amo tengok terkejut benda nadir, benda jari-jari berlaku dak janggut dia ni lebih kurang panjang dia hormon lelaki lebih kepada hormon lelaki, mana janggut dia ni panjang lebih daripada setengah heci, dekat-dekat seci, duk luar daripada tudung. Ni contoh tudung duk sini, janggut duk sini bayangkan ni kalau amo tengok ni. Orang puan ni amo tengok sendiri. Lebih kurang seci janggut dia, tak buai. Jadi menjadi fitnah dan menjadi aib. Hukum dia wajib buai dah kalau sampai tahap tu. Kalau sikit-sikit dah, hak tu baru harus buai. Kena buai. Misa-misa orang puan boleh buai. Bukan kata boleh kau cabut buai. Memang kena buai. Sebab apa? Benda tu dia panggil hormon, kurang hormon perempuan tetapi terlebih hormon lelaki. Jadi dia tumbuh. Misa dan sebagainya. Kena buat. Kena usaha. Lah ni ada teknologi kalau ada pitih lebih lah boleh buat apa ni laser mematikan apa liar roma tak sibi naik ni. Tapi gak rasa tak silap 400 sekali buat. Tak. Kalau hak murah kan ambil pisah cukur kedai runcit. Kau beres lalu. Buat hari-hari habis tak payah 400 riyal apa tak? Berapa sen 50 sen ya. Contoh ikutlah benda-benda nadir. Benda perlu sangat-sangat. Kalau sekiranya benda apa-apa saja yang tumbuh di atas muka, contohnya isi lebih tumbuh, maka kena juga wirata tempat celah-celah dia. Katakan contoh tubik gapo orang panggil tahi lalat hidup. Tak besar. Lebih pula patut gapo orang panggil none pula. Mana di belakang dia tu kalau kita tak selok tak kena, maka kena selok biawi kena, kecuali sakit. Mana anggota wuduk mesti wajib kena. Okey. Jadi hak ketebalan dan sebagainya, waktu insya-Allah kita akan sambung doa untuk basuh muka pada minggu 2 minggu lagi insya-Allah. Mesti mungkin kasar 20 hari bulan. Kita akan sambung baliklah tu. Jadi cumanya katanya Tok Guru hamba dia kata, kalau katalah kita ni tak ingat doa apa orang panggil ketika ambil berwuduk ni, dia ni bukan tak ingat. Tak ingat tu satulah. Yang keduanya memang tak sapa kat muka berhenti dah, tak ada royak. Kita pula tak ada kitab. Kalau ada kitab mungkin dia belek sendiri, dia baca-baca sendiri dulu boleh buat contoh. Jadi kalau tak tahu juga lagi, belum dengar lagi, cara yang paling mudah, mintalah doa apa sahaja, tak apa berlaku. Yang paling baiknya minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Basuh muka, ya Allah ampunkanlah dosa wajah mukaku ini, ya Allah anggota wajah mukaku ini. Mata melihat benda maksiat dan sebagainya. Antaranya lah taing telinga, minta dengar benda-benda hak molek-molek. Minta ampun dosa, dengar benda-benda hak tak baik, ngopak dan sebagainya contoh.
Nah, supaya serana nyapung contoh. Nah, gitu. Paling tidak pemuda minta doa, minta ampun ya segala anggota. Yang penting biar kita menyebut nama Allah. Sebut kuat ke? Tak. Sebut slow je. Hati tak apa, tak ada masalah dah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah setakat tu dulu, kita akan sambung pula dalam 2 minggu lagi. Kalau hamba baca lagi jadi panjang pula dah. Sebab hamba pun rasa supaya nak bercerita, nak penutup dengan cerita juga, ada cerita. Boleh tak? Ada satu cerita ni, hamba rasa cerita ni memang tadi kuliah sebelum Jumaat tadi hamba cerita dah di Masjid Palembang Amat tadi. Tapi berasa kalau hamba tak royak sini tak sudah, rasa kena royak juga, paling kurang sekali ngajar tempat tu kena royak. Cerita kisah benar yang mana berlaku di Saudi Arabia, di negara Arab lah, negara Saudi ni. Berlakunya ada seorang hamba Allah ni, businessman, orang yang berniaga korporat besar lah, rajinnya daripada muda, daripada budak minat nego, daripada muda nego kau lama kau maju, sibuk semuanya, sibuk tekad nak sungguh biar we kaya, biar jadi jutawan sungguh-sungguh, siapa tak ada nak nikah. Sibuk punya pasal. Dan sibuk punya pasal ni tak ada cara kepada keluarga apa dia, mak ayah dia. Bila mak ayah meninggal, lagilah dia buat kerja khabar tak ingat, tak kenal sepupu pun, tak cara dua pupu tak tahu pah mana, kerja bawa diri sungguh-sungguh. Jadi bila kerja sungguh-sungguh, jaya sampai kau jadi billionaire. Ratus billionaire, bukan ratus juta dah. Bilion lah kira. Jadi harta tu kupu habis ring tu. Sampai satu masa, bila sampai tangan dia tu kan, Allah Ta'ala pun ambil. Ambil Allah Ta'ala tu, maka meninggallah dia. Bila meninggal dia, harta dia terlalu banyak. Bila terlalu banyak, maka pihak penguasa ni, hakim ni, pegang ni suruh siasat, cari waris dia untuk dibagi ke faraid. Bila cari-cari tak ada, mak saudara tak ada. Mati belaka dah. Ayah mak memang tak ada dah, adik-beradik pun tak ada. Dia sebatang kara, dia sore-sore aja. Maka sepupu-sepupu pun cari-cari tu. Lama-lama cari, lah sekali jumpalah ada 3 orang sahaja yang keluarga dia yang masih lagi hidup. Dia panggil sepupu jauh, mungkin 2 pupu, mungkin 3 pupu, wallahu alam. Kisah benar. Jadi jumpa ada 3 orang sahaja, maka dipanggillah 3 orang saat ni ngadak dengan tuk hakim lah. Tuk hakim buat mengadili ni, maka panggillah ngadak tuk hakim ni. Ketiga-tiga orang ni adalah fakir miskin. Bukan miskin biasa, fakir miskin. Perikat gelandangnya susah sungguh-sungguh lah. Apa kalau orang Arab kat badui, duduk sekali dengan pokok badui ni. Jadi bila panggil ni duduk depan hakim, maka hakim pun duduk depan ni, maka dia tanya hakim, dia kata, apa tu hakim, kami ni bertiga ni ada buat salah ke apa-apa ke? Hakim kata, "Dok, kamu bukan buat salah. Cuma saya nak tahu kamu kenal ke dok? Fulan bin Fulan ni. Nama mamak, contoh kita ambil contoh nama mamak lah. Kenal ke dok nama mamak ni? Mamak bin Ali katakan contoh. Kenal ke dok?" Maka dia kata, "Oh, kenal. Waris kita lah tu. Waris jauh-jauh je. Tapi lama dah kita tak jumpa dia. Tak tahu berapa puluh tahun dah tak jumpa. Lama tak jumpa dia, tak cara langsung ke keluarga, tahu apa mana dia. Hidup ke mati tak tahu," dia kata. Semua ketiga-tiga pun tak cara, tak tahu. Lagi pun nak cara kita pun, kita orang susah. Dia apa ni, tahap orang kaya, jutawan, tak tengoklah kita ni mungkin fakir miskin. Dia kata, "Oh, jadi kamu tak tahulah keadaan dia." Tak tahu. Jadi saya panggil sebab ni akan saya panggil ni. Hakim kata, "Hamba panggil ni sebab ni, sebab mamak ni." Okey. Sebab apa? Dia kata mamak ni sebenarnya dah mati. Oh, mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah mati dah lah. Bila mati dah ni, saya nak royaknya, kami ni cari waris kepada mamak ni. Fulan bin Fulan ni cari lama dah. Maka baru jumpa 3 orang sahaja ada waris dia, iaitu kamu bertiga. Dia kata, "Agak apa cari hamba pula kami 3 bertiga ni?"
cari disebabnya harta dia terlalu banyak. Segarlah. Segarlah tiga orang ni. Cakap orang berasa, sedap duduk lah ni. Nah, dia kata, hakim kata, kamu bertiga ni lah, kamu sahaja yang layak ataupun dapat mewarisi harta fulan bin fulan ni. Maka sukalah. Oh, alhamdulillah, berair mata tu Allah, peluk sama dia tu alhamdulillah, Allah syukur tu tujuk syukur kau bergapalah. Peluk sama-sama dia ke apa semua, maka sainglah sainglah surat ke apa semua, gini-gini ke apa semua. Duit tak pergi lagi ni. Baru saingnya tak pergi lagi duit ni. Sore-sore boleh ratusan juta. Saudi Arabia, ratusan juta sore-sore. Maka bila boleh dah, confirm siap belaka dah akan masuk ke akaun dan sebagainya, siap dokumen semua sekali, maka nak salih nak pergi dah. Bila nak pergi tu, maka hakim pun royak. Ginilah dia kata, memandaikan kamu bertiga ni dapat rezeki daripada Allah mudah-mudah. Orang lain punyalah payah nak bekerjanya, payah tu kat payahnya nak cari nak kumpul harta. Kamu ni dapat sekelip mata sahaja jadi milioner. Ratusan juta boleh bayar ke. Kamu daripada fakir miskin, kamu berubah keluar daripada bilik aku ni, kamu jadi kaya-kaya. Maka kamu tak rasakah nak berterima kasih kepada fulan bin fulan ni yang mengusahakan harta benda sehingga boleh kepada kamu. Oh, dia kata alhamdulillah, syukurlah ya Allah, terima kasihlah mamak fulan bin fulan, suka dia. Oleh kerana kamu suka gitu, aku ni ada cadangan, katanya hakim. Saya ni ada cadangan. Duit tak boleh lagi ni. Cadangan baru ni, dia kata. Saya cadangnya memandangkan kamu dapat duit dengan mudah. Apa kata, dia kata, kamu dah dapat duit ratusan juta sore-sore, tanda berterima kasih kepada fulan bin fulan ni, apa kata kamu keluar ke 1 juta sore untuk buat satu masjid dan niat ke wakaf untuk si fulan bin fulan ni. Waktu bit 1 juta sore tak berasa ratus juta boleh. Tak berasa 1 juta sore kalau 3 orang 3 juta boleh buat dah masjid 3 juta ni. Boleh buat dah masjid comel. Maka senyap belaka tiga-tiga. Duit tak boleh lagi ni, senyap. Tak kata gapo senyap. Macam mana cadangan saya? Boleh ke keluarkan 1 juta, kita pakai bangunkan masjid, tanda kita hadiahkan kepada fulan bin fulan ni, kerana dia usaha sungguh-sungguh dan rezeki kepada kamu. Dia pun tak ada menikmati mana. Dia ikat perut. Saya punya saya duit, siapa kau nak beli derian mahal pun saya. Gapo orang panggil kalau nenah mahal ke apa? MD2 lah. Nak beli MD2 pun biar mahal, baik beli hok masa murah. Nak beli dirian sekali setahun je, dirian museking contoh. Saya pitih sebab apa? Mahal 40 riyal, 50 riyal sekilo. Mahal dia kata, biarlah. Padahal kerja habis ring, duit bukan tak ada, belana duit. Sipel. Untuk siapa lah kali? Boleh kepada anak, kepada waris dan sebagainya. Jadi cerita ni bila berlaku tiga-tiga orang ditanya, maka senyap dik berlaku ketiga-tiga, hakim pun terpaksalah tanya sore per sore. Sore-sore tanya. Lagu mana awak? Boleh ke tak waktu bik 1 juta? Sebab senyap. A pun tak, B pun tak. Boleh ke tak waktu bik 1 juta? Saya tak minta banyak, 1 juta je. Untuk kita satu kerja di 3 juta, buat masjid untuk si fulan ni. Maka hak pertama pun jawab, saya ni bukan tak sibui. Bukan tak sibui, mana tak sibui dah tu. Saya ni bukan tak sibui. Cumanya saya ni ada banyak hutang, banyak masalah, banyak hutang saya ni. Jadi bukan tak sibui, jadi saya banyak hutang sangat. Jadi hakim pun faham lah. Kalau kira hutang tak kira lah orang gelandangnya, fakir miskin, hutang sampai berjuta. Hutang paling terik pun 10,000 ya, padan dengan poket dia. Betul tak? Ataupun 100,000 lah katakan contoh. Ni dok, banyak hutang, boleh ratusan juta. Alasan dia, hakim pahala ni alasan ni. Biar. Amu bukan tak sewi, amu tak boleh nak buri sebab amu banyak hutang, amu sesat hutang-hutang amu ni. Maka hakim pun berpindah kepada yang kedua. Awak pula lagu mana? Saya pun
Alah, olah banyak duit dapat ni, tapi sebenarnya saya ni susah lama dah. Gelandangnya ni lama dah. Jadi sekurang-kurangnya sebelum saya mati, biarlah saya mengecapi rasa sebagai seorang yang kaya, dapat menikmati nikmat atas dunia ni, dapat rasa gapo saya nak. Lama dah saya susah tu Hakim tak tahu saya susah dulu. Okeylah saya ada duit mudah-mudah je saya nak untuk 1 juta. Bukan senang nak boleh ratus-ratus juta ni. Bukan senang nak boleh. Dia boleh dah. Bukan senang nak boleh. Duit tak pergi lagi, minta 1 juta. Hamba pun kata sewi, tapi lagu tu hamba nak menikmati, dia kata. Yang kedua, maka Hakim pun faham juga. Hakim pun paling pula ketiga. Awak pula lagu mana? Hak ketiga pun kata, hamba ni kalau bahasa Kelantan lah dah. Saya lah, bahasa standard saya ni pun sama, bukan tak sebui, boleh je bui. Cuma saya tertanya-tanya. Saya tertanya-tanya, kenapakah fulan bin fulan ni ketika hidup dia tak buat masjid untuk dia? Bapa dia duk mengharapkan duit kami pula nak bagi ke dia? Duit kami. Bapa dia mengharapkan duit kami pula nak buat untuk dia. Sepatutnya dia lah buat sendiri masjid ketika dia hidup. Untuk dia. Bapa nak minta duit kami, dia sendiri kena buat masjid dia. Nampak tak? Dua benda kita tengok. Beberapa cerita ni satu nak ayat hak susah setara mana boleh pitih mudah pun boleh lupa darat teh semua satulah. Tak ada kita kata nak ni goliknya manusia. Jadi pendedahan ilmu agama pun kurang dan sebagainya, jadi menyebabkan tamak tak ada pergi lagi duit tamak dah. Yang keduanya, betul juga gapo hak nombor 3 ni royak. Bapa dia kata ketika dia senang dia hidup, dia tak buat masjid untuk diri dia sendiri. Ni kita boleh ambil iktibar kepada diri kita. Kita ada, mungkin ada pendapatan kita, ada duit kita, ada hadiah kita, hadiah pecing ke, hadiah berapa ke, kadang-kadang kita sayang nak keluarkan untuk agama Allah. Bila orang tahfiz mari ke, masjid nak baiki ke, maksudnya tabung lalu wak ngatuk jam mata khusyuk zikir ni, tabung lalu depan subhanallah subhanallah subhanallah. Sedangkan hak tu lah hak betul-betul investment kita di luar, di apa orang panggil, di akhirat, hak negeri kekal abadi kita. Ringankan tangan kita untuk infak ke jalan Allah, tak kira lah mana pun. Masjid, surah, tahfiz, orang fakir miskin, budak-budak kecil, apa sahaja, keluarga lebih afdal, keluarga terdekat contohnya. Tu jangan wida mati kita ramai juga mengharapkan bila tinggal harta banyak atau apa, anaknya wakah lah untuk kita. Ketika hidup payah nak wakah. Situ benda. Jadi kalau hak dapat anak soleh, dia faham, dia pun infak, alhamdulillah. Tapi kalau hak tak faham saja, jadi banyak-banyaklah kita ni kalau boleh rebutlah peluang yang mana ada. Sebab apa? Sebab bila kita pejam mata, malaikat ambil nyawa kita, ketika nak ambil tu, ketika itulah kita akan royak. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, lah sikit lagi, jangan ambil lagi nyawa aku, ya Allah. Tolonglah masa aku sikit lagi. Nescaya aku akan buat fa-as-saddaqu wa aku minas salihin. Nescaya aku akan bersedekah untuk menjadikan aku ni salah seorang daripada orang yang soleh. Dalam Quran kata, kenapa Quran kata lagu tu? Sebab sedekah ni adalah raja kepada ibadah. Raja kepada ibadah. Jadi biarlah kita semua berebut untuk mendapat raja kepada ibadah kita, biar sempurna insya-Allah. Jadi tak kira lah, bukan sebab amal buat tabung saja ni. Mana-mana tabung, masjid ke, surah ke, bui jangan saya. Sebab bui ni insya-Allah sedekah ni dia akan jadi supaya bola getah pekul dinding dia kepatu mari kita balik. Dapat di dunia pun boleh, akhirat pun dapat. Itulah kelebihan bersedekah. Memanglah tabung untuk kenali bawa juga, terpulang nak uwi pun boleh, tak say pun tak ada masalah. Cuma hak mana istiqamah nak selekeh ada membawa
Mana-mana, tak kira tabung mana, tak kira tempat mana, ada je tabung orang pergi kain apa, kalau masjid, kalau hari Jumaat agak ada setengah masjid yang pergi kain apa orang panggil tu? Kain apa orang panggil tak ingat? Kandi, ya lalu dah. Nah, oh sedap khusyuk dekat berzikir, astagfirullahalazim. Oh. Lepas tu kadang-kadang buat tidur senyap. Hari pun lepas kita kat jelek mata tengok pergi jauh dah. Beres selamat aku. Bukan selamat, tak selamat sebenarnya. Buatlah yang terbaik. Dan ketika hidup ni, ada rasa nak menikmati gapo-gapo, tidak janganlah melampau pula, tapi setakat untuk merasai gapo-gapo, loh lah, tak ada masalah. Nak makan MD2 ke, Musang King ke, nak makan D24 ke, ikutlah. Biar rasa puas hati. Jangan, bukan kata semua-semua, sekali-sekala dah. Tanya hadiah pada usaha kita, diri kita sendiri. Yang setakat tu dulu, apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah apa yang tak baik, yang lemah daripada diri kamu sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah silap cakap. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil